Selepas Pilihan Raya 2008 itu, Majlis Syura Ulama PAS telah membuat keputusan untuk menerokai dan mendekati parti politik Melayu. Waktu itu PAS tidak ada hubungan dengan DAP lagi. Majlis Syura Ulama PAS buat keputusan untuk mendekati parti politik Melayu. Parti politik Melayu waktu itu satu je. Selain daripada PAS, UMNO. Cuma kita tak sebut UMNO. Sebab itu usaha dilakukan. Antara yang menerokai usaha ini ialah almarhum Dr. Harudin. Dr. Harudin ni lah, kalau tuan-tuan tengok dalam YouTube, Presiden UMNO sekarang kata dialah guru dia yang mengajar untuk kepada penyatuan ummah. Mungkin dah dia dah lupa guru dia sekarang lah. Dan selepas itu kita mula untuk menyatukan semula, memecah tembok di antara PAS dengan UMNO ni. Nak pecah tembok tu bukan mudah, bukan sehari dua. Bukan muafakat nasional tu, itu adalah hasil dia sejak tahun 2008. Saya sendiri waktu tu terlibat dengan Dewan Pemuda PAS. Saya ni macam saudara Isyam lah. Saya tak setuju dengan DAP walaupun saya dalam PAS waktu tu. Tapi kerana kekuatan gelombang pemimpin-pemimpin PAS waktu itu yang menguasai Adli Jawatankuasa Kerja PAS, yang sekarang ni semua dah keluar dari PAS. Mereka tu yang apa, yang memperjuangkan bersama DAP dan sebagainya, maka kami ni terpencil. Sewaktu saya dalam Pemuda memang kita usahakan bersama-sama dengan Majlis Perunding Melayu. Waktu tu kita berjumpa dengan NGO, NGI. Saya masih ingat perjumpaan tu diadakan di Kelab Sultan Sulaiman ini. Kita adakan perjumpaan, Tan Sri Noh Gadut terlibat, beberapa orang pimpinan utama orang Melayu, dan kita telah membuat ketetapan 5 orang, saya masih ingat 5 orang untuk buat resolusi NGO. Salah seorang ni saya, Dr. Ismail Ibrahim, bekas pengurusi Majlis Fatwa. Dr. Hassan Mat masih lagi pemimpin Majlis Perunding Melayu. Tan Sri Ibrahim Abu Syah, kemudian Datuk Kamaruddin Kacah almarhum. Dan kita buat resolusi perlunya kepada penyatuan orang-orang Melayu ini. Hasilnya, natijahnya, pernah satu ketika berlaku suatu pertemuan di zaman Yang di-Pertuan Agong Sultan Mizan. Satu pertemuan pimpinan utama PAS dan pimpinan utama UMNO bertemu di istana di Terengganu. Jadi usaha nak menyatukan orang Melayu ni sudah lama sebenarnya. Walaupun ada halangan, dalam PAS ada halangan pada waktu itu, dan saya antara menjadi mangsa kepada halangan tu, dibocorkan print screen dan sebagainya, tapi alhamdulillah tidak dipecahkan. Ada juga suara-suara yang kata kena ambil tindakan dan sebagainya. Dan kemuncaknya ialah berlaku pada bulan 9 2019. Itu kemuncaknya. Dan saya nampak walaupun selepas itu berlaku, saya tak mau salahkan mana-mana pihak, tetapi berlakulah salah faham sehinggalah akhirnya jadi seperti hari ini. Saya percaya tembok itu sudah dipecahkan. Untuk kita kembali bersama tidak ada masalah. Tidak sukar. Jadi kepimpinan muda ini, ia perlu melihat itu sebagai agenda utama, nak menyatukan balik orang Melayu. Boleh jadi penyatuan itu tidak dalam bentuk satu parti, boleh jadi tidak, tetapi dalam bentuk mutual understanding, kefahaman bersama. Dan yang lebih penting, kita tidak mahu menyalahkan sesiapa, tetapi perlu ada perubahan itu, perubahan daripada apa yang ada sekarang. Dan sekarang ni kalau kita lihat kepimpinan Melayu, mereka yang sudah berumur, yang sudah mengalami pahit maut dalam politik, dahulunya satu parti,
pemimpin-pemimpin bersatu dalam UMNO, pemimpin-pemimpin berjuang dalam UMNO, Dr. Mahathir pun dalam UMNO, dalam parti yang sama, tetapi konflik dalaman itu diheret sampai sekarang. Berlaku konflik hari ini sebenarnya adalah konflik yang berlaku dulu. Sudah sampai masanya saya nak menyebut bahawa pemimpin-pemimpin yang ini cukuplah berjiran, boleh teruskan dengan cara mereka, tetapi tunas-tunas baru, pemimpin-pemimpin baru dari kalangan parti-parti Melayu ni kena buka satu lembaran baru. Tidak lagi mewarisi konflik yang tak pernah selesai, yang merugikan orang lain. Sekarang kita rugi. Kita lihat apa yang dilakukan oleh DAP, walaupun Tok Mat di mana Presiden UMNO dia kata dia tidak nampak melainkan keikhlasan pada DAP. Saya tahulah kita dengan DAP ni sejak tahun 1999. Dia punya mulut manis dia, lembut lidah daripada usi bercakap tentang sesuatu, tetapi tidak seperti yang kita jangkakan. Bila Lim Kit Siang sebut, saya tidak lihat ia sebut secara tidak sengaja. Lim Kit Siang adalah veteran politik, seorang politik yang sudah lama. Dia sebut perkara ni sudah pasti ada mission yang mahu dibawa. Dia tidak apa dalam bahasa Perak, bukan terkolak lidah, bukan. Lidah dia bukan terkolak. Dia memang ada sebut perkara ni ada tujuan. Jadi itu asas yang saya nak sebut. Pemimpin-pemimpin muda Melayu, cabaran yang paling besar ialah nak menyatukan orang Melayu, membawa semula alignment hala tuju Malaysia ni ikut kepada akar umbi sejarah yang telah membentuk negara ini ribuan tahun lepas. Ini di antara tokoh falsafah lah, Hegel disebut pembentukan negara itu yang paling stabil ialah berdasarkan kepada warisan akar umbi yang lama, sistem nilai yang lama. Jadi saya nampak begitu. Bagi kita sekarang, orang-orang muda Melayu, carilah suatu jalan bagaimana kita boleh menerokai supaya adanya win-win, kalaupun tidak satu parti win-win. Jangan kita berbalak merugikan. Kita sudah mempelajari pengalaman nenek moyang kita dahulu. Bila bergaduh adik-beradik, cukup penjajah datang. Bergaduh adik-beradik, sanggup berjanji dengan penjajah, selagi ada bulan dan bintang, maka tanah ini diserahkan kepada penjajah. Begitu juga dengan kita. Bergaduh, parti-parti politik Melayu, dia ada red line dia. Ada garisan merah yang tak boleh kita lakukan. Antaranya ialah no deal. Itu garisan merah. Bila kita bergaduh pun jangan kepada dia. Tidak boleh kita pergi ke sana. Pergi ke sana, dia akan menjadikan apa yang sedang berlaku sana.